بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis kedua. Hadis yang kedua, ancaman terhadap ketua yang khianat terhadap orang bawahannya atau rakyatnya. Qala an Maqil ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan daripada Maqil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa washun li ra'iyatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad illa harramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Maqil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepadanya suatu tanggungjawab, yamutu yauma yamutu, tanggungjawab ialah terhadap orang bawahannya. Tidak ada satu orang hamba yang dia Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepadanya tanggungjawab
terhadap orang bawahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yamutu yawma yamutu. Lalu dia mati pada hari dia mati itu. Wa huwa ghashun, dalam keadaan dia telah pun menipu. Li ra'iyatihi, menipu orang bawahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Illa harramallahu alaihi al-jannah, melainkan kematian dia itu membawa kepada Allah haramkan dia untuk memasuki syurga. Hadis riwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kita baca ini hadis yang termasuk dalam hadis dipanggil hadis tarhib. Di sana ada hadis dia sebut dengan hadis targhib, ada hadis yang sebut dengan hadis tarhib. Hadis targhib, hadis yang menggemarkan. Hadis tarhib, hadis yang mempertakutkan. Maka hadis yang kita baca ini ialah hadis yang termasuk dalam Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengancam. Ancaman yang diketengahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah iaitu harramallahu alaihi al-jannah, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang seperti ini memasuki syurga. Maknanya dia tidak akan masuk syurga, dia akan masuk neraka. Jadi hadis ni memberi satu mesej yang menakutkan kepada kita. Hadis ini ialah satu ancaman kepada orang yang diberi amanah keketuaan. Diberi amanah jadi pemimpin, jadi bos, jadi ketua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia tidak pegang amanah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang telah diberi amanah untuk menjadi ketua ni, dia kena sedar bahawasanya dia sedang menggalas amanah. Cuma hari ini orang telah bagi amanah kepada orang yang tidak amanah. Hari ini orang yang tidak amanah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melobi dirinya untuk menjadi ketua dan pemimpin. Ini zaman kita duduk ni. Dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, dalam perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, di antara yang diperlihatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menanggung kayu api. Bila dia tanggung kayu api, dalam yang Nabi tengok tu ditambah beban yang ditanggung. Bila seseorang yang menanggung beban, bila dia tak larat bawa, sepatutnya dibuang, tapi ditambah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu bertanya kepada gurunya Malaikat Jibril alaihi salam, "Itu apa wahai Jibril?" Maka Jibril menyebut, itulah di kalangan umatmu yang mereka diberi amanah, mereka tak mampu untuk menanggung amanah,
tapi meminta amanah. Dahlah banyak dah jawatan yang dia pegang, diambil lagi amanah tu. Jadi sedangkan dia tak mampu pun untuk menjalankan semua amanah-amanah tu. Berarti orang yang menjadi pemimpin ialah orang yang hampir-hampir kita sebut duduk dalam situasi yang berbahaya. Kalau kita naik kereta, kita ikut jalan, kita jumpa lamban tengkorak pangkah 3 tu kan, tu kena buat tu dekat pemimpin. Maknanya jalan hang ni jalan berbahaya, jalan mati. Jalan hang tempuh ni jalan kalau silap hari bulan hang maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alangkah baiknya kalau 3 perkara ini tidak berlaku kepada aku, tapi dia telah pun berlaku kepada aku. Satu daripada 3 itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengharapkan dia tidak menjadi khalifah, tapi dia telah pun ditentukan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia orang yang disebut dengan As-Siddiq. Dia pegang amanah dalam keadaan dia mampu untuk menjalankan amanah. Pun dia berkata, kalaulah alangkah baiknya kalau tak berlaku, tapi apa yang telah berlaku telah pun berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita duduk dalam situasi alamat kiamat dah. Bila mana amanah kepimpinan diberi kepada orang yang tidak amanah. Nabi sebut, idza wussidal amru li ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diberi kepimpinan kepada orang yang bukan ahlinya, makna dia bukan orang yang disebut orang yang amanah. Nabi sebut fantaziri sa'ah, tunggulah kamu hari kiamat. Maknanya kiamat sudah dekat. Orang yang tak amanah ni meminta jawatan, meminta tugas, meminta jawatan. Dia tak amanah, tapi dia minta amanah tu. Orang mau bagi pula, sokong dia, pangkah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, angkat dia. Sedangkan dia bukan nak menjalankan amanah, dia cari makan dalam amanah tu, dia ada kepentingan dalam amanah tu. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, akan datang satu zaman pemimpin di kalangan kamu ialah yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Mereka menghukum untuk diri mereka sendiri, mereka tidak berhukum untuk kamu. Maknanya segala keputusan yang mereka buat, setiap kerja yang mereka buat bukan untuk kamu, untuk periuk nasi mereka sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Malaysia ni pelik. Dia ni orang jadi pemimpin ni, contohnya zaman sahabat, siapa jadi pemimpin dari kaya dia akan jadi miskin. Sayyidina Abu Bakar sebelum jadi khalifah ada 8 buah syarikat, 8 pintu kedai. Habis kepimpinannya dia miskin, apa pun tak ada. Semua dah diberi habis untuk Allah dan Rasul. Di negara barat, di Amerika, di Eropah, orang jadi pemimpin
dah kaya lah. Zaman sahabat di pemimpin kaya, lepas tu lepas di pemimpin akhir miskin. Di negara barat orang yang di pemimpin mesti dah kaya. Kalau dia tak jutawan, dia tak akan mampu untuk beli orang. Jadi dia ni memang dah kaya lah. Bila jadi pemimpin, dia semakin kaya. Di Malaysia kita ni, sebelum jadi pemimpin, miskin je. Bila mula jadi YB, putu naik lagi, kuih kaya. Itu pelik sikit Malaysia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab tu orang jadi pemimpin. Sebab tu orang nak berebut jawatan. Sebab tentu poin dia akan mendapat pintu-pintu jalan untuk mengayakan diri sendiri. Golibnya orang kaya ni, apa dia rasa? Kaya ni yang pertama sekali, dia menimbulkan sombong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia menimbulkan sombong. Sombong ni dia tak boleh terima kebenaran. Dia panggil batrul haq, menolak kebenaran. Dia tak boleh terima kebenaran, dia mesti tolak kebenaran. Walaupun betul kebenaran tu, tapi di atas sifat dan sikap dia yang sombong, dia tolak kebenaran. Bahkan subhanallah, dia boleh beli pula. Dia boleh beli orang pula dengan duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sombong itulah yang menyebabkan dia tidak boleh masuk syurga. Sebab syurga ni diharamkan untuk orang-orang yang sombong. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah kata negeri akhirat itu, apa dia makna negeri akhirat itu? Syurga maknanya. Kami jadikan dia bagi orang yang tidak mau ketinggian di atas muka bumi dan tidak mau kepada kerosakan. Siapa yang tak mau tinggi diri, itu ialah calon penghuni syurga. Siapa yang menyombong dan tinggi diri, berarti dia sedang menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah sifat orang yang sombong. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrati min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam dirinya ada sebesar zarrah sahaja dari takabur. Bukan besar pun, sebesar zarrah ya. Duk celah gigi ya, sebesar takabur tu, syurga tak ada tempat dah. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hadis ni Nabi kita sebut mana-mana orang yang dia Tuhan bagi amanah. Tuhan bagi amanah untuk jaga orang di bawah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia mengkhianati amanah. Dia bukan jaga kita, dia jaga keluarga dia, dia jaga adik-beradik dia, dia jaga diri dia. Jadi sebab bila jadi pemimpin, masalah Sayyidina Muhammad, mula-mula dia kaya diri dia, lepas tu dia bagi kaya anak dia, tu dia bagi kaya semua berkait dengan dia, semua kaya, peluang-peluang. Sedangkan rakyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedangkan rakyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk di dalam situasi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tak sepatutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk ni, kadang-kadang kita ni
dalam situasi kita duduk sehari-hari ni, kita tak tahu kata di sana banyak orang susah, orang miskin. Sebab kita tak berdunia dengan mereka. Kita kalau pergi kerja balik, kita pula hak orang mengaji ni, daripada rumah pergi mengaji, lepas tu balik pergi mengaji. Kita tak tahu pun ada orang yang susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita pi tempat dia, kita jumpa. Contoh di mana? Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kawasan-kawasan yang ramai orang miskin lah. Macam di Baling, macam di Sik, di Kuala Nerang, di Kuala Kedah. Tak tu mudah jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah mereka tuan-tuan, ni menggambarkan kemiskinan lah. Sallallahu alaihi wasallam. Simen pun mereka tak apa, tak plaster. Simen pun tak plaster. Maknanya nodai nak plaster pun tak ada. Lebih penting makan daripada plaster dinding rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pergi contohnya ke kampung nelayan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Kuala Kedah, jumpalah. Kalau pergi belah Baling, orang motong, jumpalah. Kalau pergi ikut tepi benang-benang, orang yang ambil upah meracun, contohnya masalah sayyidina Muhammad, kita jumpalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya pergi satu rumah di Tok Kelin. Suami dah mati hampir 10 tahun. Duk jaga anak, aksiden, yang duk atas katil tu tak bergerak mana tu, dah 6 tahun. Sumber tak ada, manakan dia kena pergi kerja. Dia pula kena kanser tahap 4. Maknanya, tapi duk senyum manis situlah. Dia kata dapat macam mana Tuhan duga. Sebut Tuhan duga tu bukan muka kenyot, senyum. No, mana betul-betul orang tu tabah. Jadi cleaner ni dikit huai, tapi Tuhan bela dia. Guru besar tu Cina, PK pun Cina. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi guru besar ni, kita ke Tuhan bela ni. Guru besar kata kat dia, kak ni kerja masalah sayyidina Muhammad, sakat larat ya, tak larat berhenti. Hebat guru besar walaupun Cina no. Masalah sayyidina Muhammad. Lepas tu PK ni raya sampai Cina pi rumah dia. Orang kita pun tak tahu kata kita di kampung kita tu ada orang susah. Sahaja Sayyidina Muhammad. Jadi hamba Allah seorang tu buat status, buh tu rupa orang katakan orang kita ni ramai yang pemurah, orang Melayu, orang Malaysia ni bagus tentu. Buh Facebook mari, buh status lah masa mai sampai daripada mana-mana halal mai cari nak tumbang. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Saya dah cakap dah ni, kalau kita buat tabung sikit lagi, kita pergi bagi kat mereka. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ramai orang susah. Kita ni kena bagi perhatian pada orang susah ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kata man lam yahtamma bi laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan umatku siapa tak ambil tahu hai orang Islam yang lain. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu situasi orang. Jadi kalau kita tak jumpa tu apa? Bila kita berjumpa tu, kita kenalah. Salah Sayyidina. Kena bagi perhatian lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada pemimpin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada pemimpin dia boleh duduk. Kalau bahasa Tok Guru kami, dia kata
Anak mereka makan daging, anak kita makan ikan kering. Dia boleh duduk. Dia macam ni lah. Kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bila kita duduk ni, kita tak tahu kata ramai orang sakit. Sebab kita duduk dunia dengan orang sihat. Kita pergi hospital tu, dia ramai lah orang sakit. Hospital dunia orang sakit lah. Jadi kalau kita jumpa orang yang berkeperluan, dah jadi tanggungjawab kita untuk kita bagi bantuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah jadi nanti kita dapat melepaskan diri depan Tuhan untuk beri jawapan. Dengar, kalau kita tahu, kita bantu. Allah Subhanahu. Tak tahu tak apa, tapi bila kita tahu, itulah tanggungjawab yang kita kena pegang. Hadis yang kita baca ni berkenaan pemimpin, amanah kepimpinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amanah kepimpinan. Dia kadang-kadang orang buat, kita kena ambil iktibar. Ada satu sekolah dalam Malaysia adalah, tapi bukan di Kedah. Satu orang cikgu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dapat gaji bulan, dia tok beli beras dekat gad hak jaga sekolah tu, Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang kantin hak masak tu, dia panggil ingat. Kadang-kadang kita pun tak fikir, kita duk kira kita je, kita bukan tahu hal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dia macam tu rupa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentulah dia duduk di hati depa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jadi satu renungan orang yang diamanahkan jadi pemimpin. Lepas tu Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak boleh tidur malam, melainkan boleh tidur dia turun rumah pergi round orang yang berkeperluan. Lepas tu balik, dia bukan sakat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hantar orang pergi tengok, dia sendiri pergi tinjau. Kata kalau rumah tu orang susah, dia pergi setiap malam Sayyidina Umar. Dan dalam malam-malam dia pergi tu, tentulah malam dia pergi tu, dia berjalan melangkah dalam rahmat Allah yang Tuhan bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja buat dia tu melimpah sampai zuriatnya mendapat faedah. Mungkin kita semua pernah dengar nama Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah adil Sayyidina Umar Abdul Aziz. Satu malam Sayyidina Umar dia keluar jalan, tengok macam mana negara dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tengok satu rumah duk cerah lampu menerang. Kata Sayyidina Umar, ni time tidur, pasal lepas tak tidur lagi. Bila mendekati rumah tu, rupa-rupanya lepas ni duk bersiap nak berniaga esok jual susu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar kata, oh tak tidur lagi, lepas duk siap buh dalam bekas lepas nak berniaga esok. Tuhan nak tunjuk tu bila Sayyidina Umar sampai dalam rumah tu duk bersembang mak dan anak. Tuhan bagi ngam-ngam sampai-sampai maudhu' tu keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata mak dia ke anak tu, kakak tambah sikit ayak wah, susu tu tambah ayak. Ketika tu anak dia perempuan, dia kata, mak, Sayyidina Umar tak bagi. Hang ni betul ya anak, oi, Umar bukan ada. Umar duduk luar.
Soalan sihat. Bila mak dia kata mana ada rumah, anak tu kata fa aina Allah. Allah di mana mak? Hak tu pukulan mak. Umar tak ada, tapi Tuhan Umar ada. Astaghfirullahalazim. Tu anak jadi pentazkirah. Ayah ketika tu mak pun kata astaghfirullahalazim. Esok Umar main cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah tang mana malam ni? Jumpa siang esok, pi jumpa perempuan ni lah yang dijadikan menantu dia, kahwin dengan anak dia. Daripada dua keturunan ni lah, daripada dua laki bini lah, budak perempuan tadi dan anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melahirkan Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Mana kebaikan kita melimpah pada keturunan sebenarnya. Sebab tu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khairul aba yanfa'ul abna wa in ba'udah. Kebaikan nenek moyang itu memberi manfaat kepada anak cucu, sekalipun jarak begitu jauh sekali, beratus tahun dah tok nek tu buat baik dulu, kita dapat kebaikan dengan sebab tok nenek kita buat baik tu. Waktu kita pula hari ni kita buat baik sebab kita nak keturunan kita pun jadi orang yang baik-baik. Jarak jauh. Sebab tu orang yang baik-baik, sebab keturunan dia baik. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu benda yang patut kita ambil pelajaran ialah memilih menantu ataupun orang baru hak nak masuk keluarga kita adalah orang yang baik-baik. Sebab dia memberi manfaat pada anak cucu walaupun jauh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada satu cerita. Bila mai ulama-ulama Syam berziarah ke tempat saya hari itu, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sembang-sembang tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengok urusan saya mengurus madrasah ni, dia kata hang mudah no, cara hang ni hang mudah mengurus no, dengan orang nak bagi tanah sana, orang nak bagi tanah sini, orang nak bagi sekolah sana, nak bagi sekolah sini. Lepas tu dia kata, aku yakin ayah hang orang baik. Buah dia, ayah hang orang baik. Sebab dia istinbat daripada ayat dalam Quran. Wa kana abuhuma salihah. Cerita dalam satu kahfi tu, bila Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir nak masuk satu kampung, nak tidur malam di kampung tu. Tapi orang kampung tak bagi. Dia suruh keluar dari kampung mereka, nak tidur keluar kampung. Nabi Allah Musa, Nabi Khidir pun berjalan keluar kampung. Bila keluar kampung tu ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu rumah sengit nak terbalik. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Khidir perbetui, pertegak balik. Nabi Allah Musa kata, elok sangat kalau ambil upah sikit, perbetui ni. Kata Nabi Khidir, tanilah titik perpisahan antara kita. Aku duk kata buat je, ikut je, jangan duk kata apa. Nabi Allah Musa kata, patut hang tak buat ni Nabi Khidir. Masuk kampung lepas tidur pun lepas tak bagi. Ni hang tolong pertegak pula. Hang kena ambil upah. Kena berkira sikit. Nabi Allah Khidir kata, hak ni lah hadha firaqu baini wa bainik. Ni titik pisahan kita. Hang tahu tak? Ni budak ni wa kana abuhuma salihah. Ayah depa ni orang soleh. Maknanya faham daripada ulama istinbat,
kemudahan kita menguruskan sesuatu sebab kesolehan ayah kita, sebab kesolehan nenek moyang kita. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nenek moyang dalam kubur bersyukur. Lepas tu orang tua-tua kan, masalah lepas tanam pokok durian. Tanam pokok durian ni bukan untuk kita, bukan untuk mereka, untuk kita. Anak cucu nak makan, tak tahulah cucu mana hak nak makan tu. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak bagi anak-anak kita mudah urusan, bagi jadi kita orang soleh. Kita mak, kita ayah, jadikan kita orang soleh. Dekat dengan masjid, main mengaji, hadir pengajian, lalu menginfak harta jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua untuk anak-anak. Ada satu orang tu, ayahnya kuat ibadat, malamnya kuat ibadat, siangnya kuat ibadat. Anak ni tengok depan mata ayah ni, daripada dia kenal ayah sampai dia mendewasa, sampai dia remaja, sampai dia daripada budak sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Itulah ayah dia. Satu masa anak dia ni sebelum mendewasa budak lagi, tapi oleh kerana budak ni celik mata hati, tengok ayah duduk sembahyang, Allahu Akbar, bagi salam bangkit pula, Allahu Akbar, bagi salam bangkit pula, Allahu Akbar. Akhirnya anak tanya, ayah pasal apa ayah kuat ibadat? Jawapan ayah satu je, untuk hang. Untuk hang. Orang kata laka, untuk hang. Maknanya ayah ni yang kuat ibadat untuk hang, untuk mudahkan rezeki hang murah esok, hang dapat isteri yang solehah esok, dan segala-galanya untuk hang. Sebab itu orang yang tinggal Tuhan ni, dia memberi kecelakaan kepada anak cucu. Mayang tak, ngaji tak kenal, masjid tak tahu. Jadi tengok, dia akan turun. Anak merapu, soalan Sayyidina Muhammad, tak boleh kawan. Balik rumah lempat beg ya. Lepas tu naik motor prong pergi sana pergi sini, mayang pun tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tak jaga Tuhan. Tu Nabi kata, ihfazillah yahfazka, kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Alhamdulillah. Kemarin anak saya Amidi aksiden masuk gaung. Saya pun tak tahu, dia balik habaq baru tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ajalmu tangan Tuhan. Anak 3 orang sekali dengan isteri dia masuk gaung. Dia kata apa panggil, steering tak mau ikut dia. Oh, dia kalau buat main dengan steering dong. Kawan saya seorang, Ustaz Lutfi dulu sama juga, nak pergi mengajar soalan Sayyidina Muhammad, nak pergi mengajar. Tengok lembu, tengok lembu, kepak steering tak mau ikut Tuhan, payah. Tapi Tuhan Maha Kaya, subhanallah, luka Tuhan tak, luka sikit pun tak. Kata ajamuk tangan Tuhan. Pasal apa? Sebab pada saya lepas jaga Allah. Naik kereta tu laki bini tu duduk tasmih hangku. Kau boleh baca, kau boleh dengar, boleh baca, boleh dengar. Satu. Yang keduanya, kita ni naik kenderaan ni kena baca doa naik kenderaan tu. Satu. Yang kedua, saya amal satu amalan. Ni saya ambil daripada ayah saya. Ayah saya ambil daripada datuk guru dia. Naik kereta baca ayat kursi 3 kali. Lepas kita baca 3 kali, hembus depan, kanan, kiri, depan, kanan, kiri, depan, kanan, kiri. 3 kali. Niatnya, ya Allah Tuhanku, jagalah diri aku, harta aku dan keluarga. Dan Allah, jagalah diri aku, harta aku, keluarga aku. Jagalah diri aku, harta aku, keluarga aku dan kenderaan yang aku naik ni. InsyaAllah Allah bagi keselamatan. Dan kenderaan ni pula, bila mana kita teralik lupa kat Tuhan, dia mula akan jadi macam-macam. Lepas tu kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena ada alat bantu juga kat Tuhan.
Ada orang naik kereta, dia terlupa kat Tuhan. Dia bukan nak buka Quran ke, dia bukan nak buka nasyid ke, dia bukan nak buka qasidah ke, dia pasang lagu. Ada satu orang tu tahun 80-an tu, dia naik kereta, accident, anak terkelak daripada kereta. Anak terkelak daripada kereta, mungkin pusi tu, anak terkelak daripada kereta. Cerita dia, mak ayah mati di tempat kejadian, anak terkeluar dah kereta, pegang susu. Cuba tengok Tuhan dia buat. Anak tu elok dah kereta, yang mak ayah tu mati, tersepit dalam kereta. Tapi kereta tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dulu ni, bila ni CD, dulu kaset. Kaset lu hidup lagi. Tahu lagu apa? Lagu Madonna. Orang putih tu lah. Kata guru saya, mereka mati ditalqinkan dengan lagu Madonna. Nak macam tu? Dia ditalqinkan dengan lagu Madonna. Allah. Makna kita ni, apa segala buat pun kena ingat pada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Laju tara mana pun tak apa nak kereta ni, tapi kena saman, redha lah. Tapi waktu tu pegang tasbih, insya-Allah selamat. Tapi kita tak boleh lah pegang tasbih bawa kereta. Hak sebelah tu, hak belakang tu, selagi mana kita ingatkan Tuhan, Allah pelihara, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, pemimpin jaga, jangan mensia-siakan amanah rakyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan khianati amanah yang diberi kat mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kiralah sama ada yang duduk dia peringkat kampung, dia peringkat kampung ni, salli ala sayyidina Muhammad, dia peringkat kampung ni, dia ada dia cara-cara kampung. Saya pernah masuk satu kampung tu pelik sikit. Allahumma salli ala asma. Jumpa kampung tu, jalan tar, pergi ke tengah, jalan tar hilang. Lepas tu dia jumpa jalan tar balik, dia macam buat cucak. Last sekali, sallallahu alaihi wasallam, tak ada jalan tar balik, sedangkan satu jalan. Rupa-rupanya sallallahu alaihi wasallam, hak betar tu Barisan Nasional, hak yang tak nak tar tu tahun bila, 20 tahun dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu habis cerdik tu. Kalau buat jalan macam tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hang basuh kereta lah tak mana pun, lah hari hujan lagi, belemah kereta balik. Lepas tu mana pi tatar hak tu hak yang celak tu, masuk rumah JKK sampai betul depan rumah dia. Tu mengkhianati amanah rakyat. Dia kata dah masuk projek, masuk rumah aku dulu, hak penting rumah aku. Hak ni Nabi kata wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dia mengkhianati orang bawah dia pada hari dia mati. Nabi kata haramallahu alaihi jannah, Tuhan haramkan daripada masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Contoh kita kata pemimpin, gaji depa tu bukan ratus, bukan ribu, gaji depa tu puluh ribu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila gajinya 10,000, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taib, dia kena buat macam Sayyidina Abu Bakar ya. Macam Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar lepas dia khalifah, orang lantik bai'ah dia khalifah, hari ni, esok ni, tengok-tengok berjalan nak pergi kedai nega. Orang kata, pergi mana ini, pergi mana Abu Bakar? Pergi menega. Hei, hang ni pegang amanah rakyat, hang merintah dunia, hang nak pergi menega apa lagi? Kalau aku tak menega, aku nak makan apa? Yang kata tu Sayyidina Umar, kalau aku tak menega, aku nak makan apa? Kata Sayyidina Umar macam ni,
Sayyidina Umar pergi settle, tanya, Abu Bakar, hang pendapatan hang sebulan berapa? Hang dapat ni. Keperluan keluarga hang. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar beritahu sekian. Okey. Saya kata Umar, aku nak keluar duit daripada Baitul Mal jadi gaji kepada Sayyidina Abu Bakar. Hang tak boleh kerja hang jaga rakyat. Kalau hang pergi berniaga, rakyat macam mana? Itulah bermula sejarah allowance dalam Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka begitulah orang yang jaga madrasah macam ni. Orang ada madrasah ni, masalah sayyidina Muhammad. Baik, contohnya, kalaulah dia pergi kerja, siapa nak jaga madrasah? Kalau Ustaz Arif pergi kerja, siapa nak jaga madrasah ni? Tak ada sayyidina Muhammad. Siapa nak urus sekolah ni? Berarti dia kena ada allowance kat dia. Kena ada allowance. Taib. Maknanya orang duk bagi sumbangan tu, dia kena termasuk allowance, dia kena ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak boleh kerja. Dia kena duduk dalam ni, dia ada allowance dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya allowance dia yang cukup dengan dia. Faham tak? Kalau 2,000 ke 3,000 ke, yang cukup dengan dia, yang dia tak payah fikir pergi cari benda lain. Allahumma salli ala sayyidina. Ni situasi dalam kita duduk ni. Maknanya dalam semangat orang ramai tu, hak tu kena ambil ni untuk allowance dia. Kadang-kadang dia tak ambil allowance dia, kadang-kadang dia kira, dia kira semua staff-staff dia. Ada juga orang jadi pengetua ataupun mudir madrasah. Soalan sistem. Nampak macam loaded kadang-kadang. Oh, beli tu, beli ni, beli tu, beli ni. Masalah sena. Baik. Dia tak tetap gaji dia berapa, allowance dia berapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nampak kehidupan dia mewah. Tu kena ambil peringatan sikit. Tu bahaya, takut termakan hak orang, takut termakan hak madrasah, takut termakan hak anak-anak. Dia kena tetap berapa. Aku ambil banyak ni ya, hak lebih aku tak ambil. Allahumma salli ala. Tu dia panggil warak, dia panggil. Sebab takut termakan hak orang. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, waris pun kena beri perhatian juga. Waris lambat bayar yuran, akhirnya anak termakan hak kawan. Tu bila nak mengaji nak boleh. Maknanya bila masuk bulan ni, pi bagi siap yuran. Ni hak aku untuk anak aku ada dah. Kalau aku tak bagi, takut dia makan hak orang lain. Kena bagi perhatian buat makan-makan ni. Kalau tidak, sampai bila pun kita tak berkat hidup kita. Ada pemimpin zaman sahabat di Syam. Bila Sayyidina Umar minta senarai orang susah, dia bagi semua dalam garau tu, catat semua, hantar pi pusat pemerintahan. Tapi Sayyidina Umar ni, dia suruh pemimpin, amir, kaji, cek siapa susah. Dia tak berhenti setakat tu, dia suruh orang lain pi cover, pi cek lagi sekali, bawa nama ni, sungguhkah di Syam ni nama-nama ni betul, susah, pi cek lagi sekali. Pi cek kali kedua, tertinggal seorang, tak buh nama seorang. Pemimpin tu, dia tak buh nama dia. Dia pun miskin juga, layak terima zakat juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil amanah. Dia ni kalau bukan duit kita, jangan. Poket kita 3, 1, 2, 3. Orang bagi semua ambuh. Salah satu poket duit kita. Lepas tu tengah jalan celaru. Hak mana hak aku, hak mana orang. Jangan ambil sekupang pun, jangan ambil. Semua hak orang. Dia dah panggil warak. Kalau tidak hidup kita susah. Hidup kita susah. Maknanya semua kerja tak menjadi sebab kita tak amanah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amanah tu penting. Amanah ni membawa berkat. Tambah siapa yang tak amanah, maka hidupnya akan jadi gelong. Na'udzubillah min zalik. Dia jangan sampai orang bercakap,
Allahumma salli ala sayyidina. Sebab bila orang cakap bab duit, ketika tu siqah kita akan jatuh. Seperti mana masalah Sayyidina Muhammad yang pernah berlaku. Dia dua perkara orang lelaki-lelaki. Yang pertama perempuan, yang kedua duit ringgit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa-siapa yang nak menempatkan diri dia di tempat yang selamat, maka setiap orang yang pegang amanah masalah Sayyidina Muhammad, jaga amanah yang Tuhan bagi kat dia. Orang yang di bawah dia masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, tentulah bermula titik tolak seseorang tu akan mendapat rahmat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana